أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi Alhamdulillah anak-anak murid Ustaz yang dikasihi, bertemu lagi kita pada hari ini, pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Jadi insya-Allah Allah masih lagi Alhamdulillah Allah masih lagi beri kita peluang, beri kita kesihatan untuk sama-sama kita belajar pada hari ini. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini dalam subjek Pendidikan Islam tahun 2 di bawah tajuk Keunggulan Sifat Amanah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad ni ya? Okey, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Nabi yang Allah utuskan untuk kita umat akhir zaman. Okey. Jadi minggu ni kita nak belajar ada satu sifat yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Satu sifat yang sangat hebat. Satu sifat yang kena dicontohi oleh semua orang. Kan? Dalam diri Rasulullah ni tak ada sifat-sifat buruk melainkan hanya sifat-sifat baik. Rasulullah ada banyak sifat yang baik. Jadi minggu ni kita nak belajar, kita nak tahu, kita nak teroka apa dia salah satu daripada sifat-sifat Nabi yang baik, sifat Nabi yang hebat, sifat Nabi Muhammad SAW. Okey, sebelum tu, kalau kamu tak nampak dalam video ni, boleh tengok, boleh rujuk buku teks, muka surat 104, 105 dan 106. Bukan 100% cintaku. Buka 104, 105, 106. Okey. Sebelum tu, Ustaz nak mulakan dengan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad. Sabda Nabi SAW, La imana liman la amanatalah. Maksudnya, tidak sempurna iman sesiapa yang tidak beramanah. Nabi bagi tahu. Nabi cakap ni bukan Ustaz cakap. Nabi cakap yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nabi bagi tahu tidak sempurna iman. Seseorang yang beriman tu tak sempurna iman dia sesiapa yang tidak beramanah. Siapa-siapa yang dalam diri dia tak ada sifat amanah, kan? Masih lagi tidak sempurna iman dia, Nabi bagi tahu. Jadi kamu rasa-rasa sifat apa yang nak belajar minggu ni? Ini dia sifat amanah. Okey, kita teruskan. Okey, jadi kita akan mulakan dengan sebuah kisah, kan? Sebuah kisah di mana kita akan baca sama-sama. Okey, dia bagi tahu, baca dan fahami sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Okey, yang pertama, gambar ni menunjukkan seorang murid lelaki bersama seorang cikgu di sekolah. Okey, kita baca apa yang dibualkan, apa yang diperkatakan oleh murid ni dengan cikgu dia. Okey, yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Saya terjumpa dompet yang tercicir di kantin sekolah. Okey, apa Ustaz dia jawab? Waalaikumsalam. Terima kasih di atas kejujuran kamu. Ustaz bangga dengan sikap kamu yang jujur dan amanah. Cerita dia macam ni rupa-rupanya. Murid lelaki ni pergi ke kantin nak makan, kan? Tiba-tiba dia terjumpa satu dompet yang tercicir ataupun terjatuh dekat kantin. Dan dia tak dapat nak cari siapa tuan dia. Lalu apa dia buat? Adakah dia ambil dompet tu? Adakah dia curi duit dalam dompet tu? Tak, dia ambil dompet tu, dia bagi dekat ustaz dia. Dan ustaz cakap apa? Terima kasih di atas kejujuran kamu. Ustaz bangga dengan sikap kamu yang jujur dan amanah. Ustaz dicakap terima kasih. Dan ustaz bangga sebab dia bersikap dengan sikap yang amanah. Apa je sifat amanah tu? Tiba-tiba murid yang tanya balik, terima kasih ustaz, tetapi
apakah maksud amanah tu Ustaz? Dia tanya, Ustaz apa maksud amanah? Macam kamu lah, kamu tahu tak sifat amanah tu apa? Mesti kamu pun tertanya-tanya kan, apa maksud sifat amanah? Lalu Ustaz ni bagi tahu, pernahkah kamu mendengar cerita tentang sifat amanah Nabi Muhammad SAW? Mari Ustaz ceritakan kepada kamu. Jadi kan, kalau kamu nak tahu apa sifat amanah tu, jom ikut Ustaz. Ustaz nak ceritakan kepada kamu sebuah kisah yang sangat-sangat hebat. Sebuah kisah yang sangat-sangat seronok untuk kita dengar. Okey, ini kisah dia. Nabi Muhammad SAW ialah seorang yang sangat amanah. Sayyidatuna Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad SAW untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Siapakah Sayyidatuna Khadijah? Okey, Sayyidatuna Khadijah ni adalah isteri Nabi. Tetapi masa cerita ni berlaku, Nabi belum lagi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah ni adalah orang yang kaya. Seorang businesswoman. Seorang peniaga yang sangat-sangat berjaya. Harta dia melimpah ruah, sangat kaya. Barang jualan dia sangat-sangat banyak. Dan suatu hari, Khadijah ni telah pilih Nabi Muhammad untuk jual barang-barang dia dekat negeri Syam. Ataupun sekarang ni nama Syam ni ditukar kepada Syria. Negeri Syria. Okey, Nabi pun, sifat amanah Nabi Muhammad SAW itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan. Nabi pun bawa lah barang-barang jualan Sayyidatina Khadijah. Kan, Nabi bawa barang-barang dia tu. Lepas tu Nabi pun jual lah dengan amanah, dengan jujur. Sedangkan pada masa itu, orang Arab Jahiliyah sangat-sangat terkenal dengan suka menipu dalam aktiviti jual beli. Macam-macam cara dia orang nak tipu orang. Dia bagi barang yang buruk, dia rosakkan mesin timbang, dia apa lagi? Dia jual dengan harga yang mahal, dia tipu orang sana, tipu orang sini. Tapi Nabi Muhammad SAW ni seorang yang sangat amanah. Kan, sangat amanah. Dan dia pun menjual dengan jujur, dengan tak ada tipu orang. Nabi jual dengan cara yang betul. Akhirnya baginda mendapat keuntungan yang sangat-sangat besar. Waktu tu Sayyidatina Khadijah suruh Nabi, upah Nabi untuk jual barang-barang di Syam. Nabi balik, Nabi bagi tahu baginda telah mendapat keuntungan yang sangat besar. Sayyidatina Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Masa Nabi Muhammad SAW jual, semua orang suka sangat berbeli dengan Nabi. Semua orang suka berjual beli dengan Nabi. Sebab apa? Nabi seorang yang amanah. Nabi tak tipu orang-orang yang berjual beli dengan dia. Sayyidatina Khadijah ni tertariklah dengan sifat amanah Nabi. Kan? Sayyidatina Khadijah bagi tahu, susahlah nak jumpa orang yang amanah, yang jujur macam Nabi. Sedangkan bila ni Nabi boleh tipu, Nabi boleh buat dalam keadaan Nabi tipu orang, zalim orang, tapi Nabi pilih untuk jujur. Sifat Nabi ni, diri Nabi sangat-sangat amanah sampai Nabi berniaga dalam keadaan yang jujur. Akhirnya keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad SAW itu mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin bermaksud sangat dipercayai. Akhirnya Nabi pun berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Masa tu dalam kalangan orang Arab, kan, masyarakat Arab semua tahu Nabi ni seorang yang sangat-sangat amanah. Kan, kalau pergi jumpa Nabi, mustahil untuk kena tipu. Nabi takkan sama sekali tipu orang. Nabi sangat amanah. Lalu orang pun gelar Nabi dengan gelaran Al-Amin, yang bermaksud sangat-sangat dipercayai. Daripada kisah ni, kita boleh tahulah maksud amanah tu adalah jujur ataupun tidak menipu orang. Itu dia amanah. Boleh dipercayai. Tak menipu, tak tipu orang. Itulah maksud dia amanah daripada Nabi. Okey.
Okey. Jadi daripada kisah ni, kamu tahu bahawa Nabi adalah seorang yang sangat jujur dan amanah. Okey. Jadi, apa dia maksud amanah yang sebenar ni Ustaz? Okey, amanah ni adalah jujur, kejujuran, kan? Kejujuran. Sifat amanah. Macam yang Nabi buatlah. Nabi berniaga dalam keadaan jujur. Nabi berniaga dalam keadaan amanah. Bila orang beri kepada kita satu kepercayaan, kita tak khianati kepercayaan orang tu. Itulah maksud amanah. Bila orang berjual beli dengan kita, orang percaya kita. Kita janganlah khianati kepercayaan orang. Itulah dia maksud amanah. Okey, seterusnya. Kita akan analisis daripada kisah sifat amanah Nabi tadi. Yang pertama, dapat menambat hati Sayyidatina Khadijah, seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab. Disebabkan Nabi ni seorang yang amanah, Sayyidatina Khadijah ni orang kaya, kan? Orang kaya, orang yang dihormati, bangsawan, hartawan. Terus suka dekat Nabi sampai dia ajak Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Sama macam kamu, kan? Kalau kamu seorang yang amanah, seorang yang jujur, insya-Allah kawan-kawan kamu pun semua suka dekat kamu. Okey, yang kedua, dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Orang yang jujur, orang yang amanah ni, semua orang akan percaya dengan dia. Sama macam Nabi. Walaupun orang-orang Arab lain yang kafir yang belum Islam semua benci dengan Nabi, tapi mereka percaya bahawa Nabi tidak pernah berbohong. Okey, seterusnya, kejayaan Nabi Muhammad SAW dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah baginda. Kita tengok. Daripada sifat amanah Nabi, Nabi telah mendapat keuntungan dan kejayaan yang sangat besar dalam perniagaan. Samalah macam kamu, kan? Kalau kamu menipu, memanglah untung, tapi untung sekejap je. Lepas tu orang dah tak nak dah percaya dengan kamu. Tapi kalau kamu percayakan orang percayakan kamu dengan kamu amanah, insya-Allah lepas tu orang akan terus sampailah perniagaan kamu besar, berjaya. Sama juga macam ni dalam kelas, kan? Bila kamu tak tipu orang, kamu amanah dengan orang akan percaya dengan kamu. Kamu pun akan dapat kebaikan yang sangat-sangat banyak daripada kawan-kawan, daripada guru-guru. Okey, seterusnya marilah kita meneladani sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz nak Nabi datang untuk menyampaikan sunnah. Nabi datang untuk menyampaikan, tak tunjuk kepada kita macam mana akhlak seorang Islam yang baik. Nabi suruh kita untuk beramal dengan sunnah-sunnah Nabi. Nabi suruh kita untuk beramal dengan sifat-sifat Nabi. Jadi hari ini kita nak tengok apa sifat-sifat amanah Nabi yang boleh kita ikuti. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sentiasa bercakap benar. Nabi Muhammad ni selalu cakap benar. Tak pernah bercakap bohong. Tak pernah menipu. Menipu ni tak kira lah kamu tipu siapa pun, semua berdosa. Tipu kawan, tipu ustaz, tipu mak, tipu ayah, semua berdosa. Tapi sebaliknya kita kena sentiasa bercakap yang benar. Okey, seterusnya, saya wajib bercakap benar pada bila-bila masa. Itulah yang kita boleh contohi daripada sifat Nabi yang selalu cakap benar ni. Apa dia? Kita ni, diri kita wajib bercakap benar pada bila-bila masa, pada setiap masa, pada semua orang. Tak boleh tipu. Jangan sesekali tipu. Okey, yang seterusnya, sebagai ketua negara, Nabi Muhammad SAW menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Nabi dilantik sebagai ketua negara bagi negara Madinah. Nabi ketua orang Islam. Nabi Muhammad SAW menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Jadi pengajaran dia yang kita boleh ikuti, saya wajib melaksanakan tugasan dengan sebaiknya. Bila ustaz bagi kerja, kena buat dengan betul-betul. Tak nak tiru-tiru, tak nak buat sambil lewa, tak nak main garis-garis, semua salah, tak nak. Bila ustaz bagi tugasan, kena buat dengan betul. Okey, seterusnya, merosakkan tanaman
dan pohon dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW melarang kita untuk merosakkan tanaman-tanaman dan pohon-pohon. Ada orang dia suka sangat pijak-pijak pokok bunga, cabut-cabut bunga. Itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi. Saya wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Ni pengajaran dia yang boleh kamu contohi. Kita wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Sama macam di sekolah. Dekat sekolah ada pokok-pokok kan. Penat-penat tukang kebun sekolah tanam lawa-lawa. Datang kamu cabut sana, cabut sini. Lepas tu buang merata-rata. Tak jaga kebersihan. Tak nak. Kalau nak ikut Nabi, kena wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Okey, itu sahaja. Rumusan kita pada hari ini. Amanah sangat penting diamalkan oleh setiap Muslim. Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang terbaik bagi semua manusia. Sifat amanah ni diamalkan oleh semua orang yang bergelar orang Islam. Kan? Kamu Islam, ustaz Islam, mak ayah Islam, saudara mara Islam, kawan-kawan semua Islam. Orang Islam kena wajib amalkan sifat amanah. Malu dekat Nabi. Betul tak? Malu dekat Nabi. Nabi kita seorang yang amanah, tapi kita umat Nabi tak nak amalkan sifat amanah. Rugi. Nabi Muhammad adalah contoh terbaik bagi semua manusia. Kita mesti nak jadikan Nabi contoh kita. Mesti nak ikut Nabi. Mesti nak tiru Nabi. Kan? Nabi ada sifat amanah, kita pun nak bersifat dengan sifat yang amanah. Jadi itu sahaja pada hari ini. Hari ini kamu dah belajar satu sifat Nabi, iaitu sifat amanah dan juga kisah di mana Nabi berniaga ke Syam oleh Sayyidatina Khadijah. Dan seterusnya, macam mana cara kita nak aplikasi sifat amanah dalam kehidupan seharian kita. Macam mana cara nak contohi Nabi. Jadi itu sahaja pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.